Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sehingga waktu ini kita masih dipinjamkan nyawa dan seterusnya dapat membaktikan dengan melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita baru sebentar tunaikan, yaitu solat fardu maghrib, akan diterima oleh Allah dan diampunkan segala kekurangan yang terdapat di dalam solat kita. Pada malam ini kita akan menyambung balik pengajian kita, kitab pendoman solat. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan tidak membawa kertas yang telah saya bagikan pada bulan lepas. Ada yang bawa? Tinggal tak bawa. Dapat bulan lepas? Tak dapat. Ada? Tak dapat. Ada dapat? Tak dapat. Baik. Kita masih bicarakan sekitar perbahasan sekitar salat, ya. Ila hadrati sayyidina wa habibina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa khususan ila musannif wa hadha kitab Profesor Tengku Muhammad Syarina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah membicarakan pengertian solat. Pengertian solat menurut ahli fiqh yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muqtatamatun bitaslimi yata'abbadu biha bisyara'it makhsusatin. Kita telah membicarakan bahawasanya menurut ahli fiqh solat ini adalah aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun,
dan juga beberapa perbuatan muftatahatun, dimulai dengan takbiratul ihram, wa muqtatamatun, dan disudahi bitaslimi, dengan bagi salam. Ta'abbadu biha, yata'abbadu biha, iaitu beribadah dengannya kepada Allah, bisyara'ita makhsusatun, iaitu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Siapa yang ada bawa kitab? Ada bawa kitab 33, muka surat 33. Muka surat 33. Baik. Itu rupa bentuk solat pada ahli fiqh. Yang kita dah buat Allahu Akbar, itu adalah ucapan dan perbuatan, iaitu kita panggil rupa bentuk solat. Rupa bentuk solat. Apakah dia itu rupa bentuk solat? Iaitu ucapan dan juga perbuatan, iaitu qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu dinamakan perbuatan. Itu pada ahli fiqh. Adapun pada ahli hakikat, iaitu hakikat solat ataupun rahsia solat, katanya menurut ahli hakikat, tawajjuhul qalbi ilallahi ala wajhi yajlibul khawfi ilaihi subhanahu wa yab'atsu fihi jalala azamatihi wa kamala qudratihi, yaitu tawajjuhul qalbi ilallah, iaitu kita bertawajuh menghadap Allah, ala wajhi, iaitu jiwa raga kita ni menghadap Allah, yajlibul khawfi, iaitu menimbulkan rasa takut, wa yab'atsu fihi jalala azamatihi, serta menubuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesarannya, wa kamala qudratihi, dan kesempurnaan kudrat kuasa Allah. Jadi selama ni tuan-tuan dan puan-puan, solat yang kita dirikan, yang lepas-lepas, yang sudah yang kita lakukan, pernah ataupun tidak ketika kita diri dekat saf, lalu timbulnya rasa kita takut kepada Allah dan merasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa sempurnanya kuasa Allah, ada ataupun tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, ada ke tak? Yang selama ini kita laksanakan solat hanya semata-mata rupa bentuk solat. Hakikat solat kita masih belum menyelami lagi. Sebab itu bila kita Allahu Akbar, mulalah terbayang kunci yang kita duk cari-cari di luar solat tadi terjumpa dalam solat. Wallet yang kita letak ke mana entah, tiba-tiba jumpa dalam solat. Dia mula bayang, lepas saja takbiratul ihram, oh tadi aku balik daripada luar, buka seluar, rupanya wallet tu saya bawa keluar, letak dekat amari. Amari yang mana satu, dia terbayang habis semua. Ini solat yang kita laksanakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hakikat solat, rahsia solat, sepatutnya kita ini rasa takut akan Allah, menimbulkan keagungan, rasa betapa agungnya Allah dan betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Sebab itulah di kalangan sahabat, ketika hendak mendirikan solat, setengah daripada mereka gementar
badan mereka. Kita masih boleh bertegur sapa, kita masih boleh bersenyum-senyuman. Sedangkan sepatutnya kita ketika nak dirikan solat zuhur, maka depan Allah kita bayangkan dosa mata kita sejak daripada subuh hingga waktu zuhur, dosa tangan yang kita lakukan, dosa telinga yang kita lakukan. Sepatutnya kita merasa ketakutan, takut Allah tidak menerima kita menghadapnya. Baik, itu pada hakikat. Adapun pada ruhus salat, iaitu ahlul ma'rifat, telah memberikan pengertian ruhus salat, jiwa salat dengan ungkapannya, ruhus salat tawajjuhu ilallahi biqalbi wal khusyu'u baina yadayhi wal ikhlasu lahu ma'a huduril qalbi fi dzikri wa du'ai wa sana'i. Yang dikatakan ruh salat ialah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh wal khusyuk, sepenuh khusyuk di hadapnya dan berikhlas baginya, ya Allah, serta hadir hati di dalam berzikir, berdoa dan memuji Allah. Itu jiwa salat. Jadi pengertian di sini ulama fiqh meletakkan pengertian solat adalah rupa bentuk. Itu perbahasan ulama fiqh. Ataupun ahli hakikat, mereka menyatakan mesti menimbulkan rasa ketakutan dan rasa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan juga betapa sempurnanya kuasa Allah. Adapun ahli makrifat menyatakan jiwa salat itu adalah kita menghadap Allah dengan sepenuh kekhusyukan dan juga ikhlas semata-mata bagi Allah, dan serta hadirkan hati kita ketika kita baca tasbih-tasbih dan doa-doa. Jadi selama ni kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca suratul Fatihah ataupun kita baca doa iftitah, pernah tak kita hadirkan hati kita ini bila kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin? Ada tak serta dengan hati kita makna dia? Begitu juga bila kita baca suratul Fatihah, ada tidak serta dengan hati kita? Bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita jiwa merasa penuh harap daripada Allah, hanya Dikau sembah dan Dikau kami mohon. Pernah tak kita datang pengharapan kita kepada Allah, serta jiwa kita hadir bila baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk kepadaku ya Allah. Bila mulut kita baca ihdinas siratal mustaqim, jiwa hati kita ni menyebut serta dengan mulut kita. Adakah tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Selama ni kita solat, begitu juga ketika kita baca antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Adakah kita berdoa dengan penuh jiwa raga kita? Bila kita sebut Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah, warhamni kasihanilah aku ya Allah, wajburni tutuplah keaibanku ya Allah, warfa'ni angkatlah derajatku ya Allah. Ataupun semata-mata mulut kita Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar.
Inilah solat yang kita lakukan, tuan-tuan. Sebab itu umat Islam yang mendirikan solat sehingga ke hari ini, solat itu gagal mencegah mereka daripada melakukan kekejian dan kemungkaran. Kerana solat tidak diterima Allah. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sedangkan Allah tidak akan mungkiri janji. Sedangkan Allah kata-katanya adalah benar. Tak mungkin dustanya Allah. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, telah memperoleh kejayaan orang-orang mukmin. Siapa mereka? Allazi, orang-orang yang hum fi salatihim khashi'un. Allah tidak sebut allazina hum musallina atau allazina hum musalluna, tidak ada. Mereka lah orang-orang yang dirikan solat. Tak sebut, Allah tak sebut. Allah sebut khashi'in, iaitu dalam solat mereka ni khusyuk. Bila kita khusyuk dalam solat, kita menghayati bacaan kita, nescaya kita ini akan mengenali Allah. Bila jiwa kita merasakan keagungan Allah, maka kita akan sedar bahawasanya Allah ni betapa agung dan betapa berkuasanya Allah. Hari ini kita semua tahu bahawasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tetapi sekadar akal kita saja. Akal kita hanya akal kenali Allah, tetapi belum meresapi jiwa kita. Contohnya, di dalam rumah kita, bila ada drama dan sebagainya, kadang-kadang kita ini berebut dengan anak cucu kita. Anak cucu kita nak tonton kartun, kita pula nak menonton drama. Tapi rasa tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, tak menonton TV kot. Tak ada masa barangkali menonton TV tak? Pakai senyum. Senyum tu ada makna tu. Sebab apa? Sebab kita tidak mengenali Allah dengan hati kita. Belum ainul yaqin. Hanya sekadar ilmu saja. Hanya sekadar ilmu sahaja. Tetapi hati kita ni belum kenali Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perhalusi solat kita. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, untuk mewujudkan hal tersebut maka disyariatkan solat. Solat tidak disyariatkan kerana bentuknya, solat disyariatkan kerana jiwanya, yakni rohnya. Apa roh solat tadi? Tawajuhu, apa dia? Tawajuhu, apa dia? Iaitu menghadap Allah dengan kekhusyukan dan ikhlas semata-mata baginya, ya, serta menghadirkan hati ketika kita membaca tasbih ataupun doa ataupun zikir. Sebab itulah kita difardukan solat. Bukan disebabkan rupa bentuk, qiyam, rukuk, sujud semata-mata itu difardukan, dah. Tetapi yang nak ini ialah nak kita, jiwa kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 5 waktu sehari semalam.
Sebab itu ibadah ini, kata Imam Sya'rawi, Allah yarham Imam Sya'rawi, katanya hendaklah kamu menyembahnya bukan kerana untuk minta pemberian daripadanya, tetapi hendaklah menyembahnya untuk mendapat keredaannya. Bila dia meredai akan kamu, maka kurniaan kepada kamu tidak terhingga. Kata Imam Sya'rawi. Siapa dia Imam Sya'rawi? Salah seorang ulama di Mesir yang sentiasa mengajar tafsir di Masjid Sayyidina Husain. Saya ulangi lagi, kata Imam Sya'rawi, hendaklah kamu menyembahnya bukan kerana ingin dia berikan sesuatu. Sebaliknya menyembahnya untuk mendapat keredaannya Allah. Bila Allah redha akan kamu, nescaya pemberiannya tidak terhingga. Hari ini kita kadang-kadang pelik, yang tak pernah ataupun jarang-jarang berjemaah di masjid, tiba-tiba mempunyai hajat besar, muka baru muncul di masjid. Tapi alhamdulillah ada juga muncul ke masjid. Ini yang tak muncul langsung, hanya seminggu sekali, ataupun hanya 2 tahun, setahun dua kali. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, lantaran inilah maka bentuk solat berubah-ubah, lain Nabi, lain pula bentuknya, sedang roh jiwanya tetap tidak berubah-ubah. Sebab itu lain Nabi, lain bentuk cara solatnya. Ada yang hanya 2 waktu sehari semalam, tetapi hakikatnya solat itu adalah yang dituntut adalah jiwa solat kita. Sebab itu apabila kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dada kita menghadap ke kiblat, mata kita menghadap ke tempat sujud, jiwa kita menghadap, hati kita menghadap ke Sidratul Muntaha. Ataupun kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Kita tidak boleh menetapkan tempat pula. Kalau kita letak Sidratul Muntaha seolah Allah ini bertempat, maka tidak boleh begitu. Maknanya bila kita Allahu Akbar saja, hati ini dah kosong tentang hal dunia. Hati kita Allah, 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 Allah. Dan bila kita baca tasbih ataupun zikir, hendak disertakan makna dalam hati kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kenapa solat kita masih tidak khusyuk? Sebab apa? Sebab apa? Ada jawapan? Ada jawapan? Ya. Kenapa masih tidak khusyuk selama ni kita solat? Iman tak kuat. Ya juga. Yang pertama sekali, kita tidak mengenali Allah dengan 100%. Yang pertama sekali, kita tidak mengenali Allah dengan 100%. Sebab itu cinta kita ni pun tidak 100%. Hari ini kita dirikan solat hanya untuk melepaskan batuk di tangga, supaya lepas fardu itu. Sebab kita tahu barang siapa yang meninggalkan solat adalah dosa besar. Dan salah satu rukun Islam adalah dirikan
solat. Maka kita pun lakukanlah solat. Tapi solat kita ni tidak ada rasa kemanisan. Kita merasakan nak cepat saja selesaikan solat kita. Kita tidak pernah menghayati tasbih, zikir, doa yang kita baca dalam solat. Sebab itu kita tak ada feel kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada feel kita sedang berada di hadapan pencipta kita. Sebab itu solat kita, bacaan pun semata-mata lafazkan daripada lisan kita. Mana mungkin seorang yang menghayati kata-kata dia ni dia boleh baca subhanallah walhamdulillah subhana rabbiyal a'la bihamdihi Allahu akbar sami Allahu. Tak mungkin. Dia akan baca dengan, kalau kita menurut hukum tajwid, maka dia akan baca mujawwad ataupun murattal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dia tidak akan baca dengan cepat, laju. Baik. D. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Berapa minit lagi? InsyaAllah. Ya. 3 minit lagi. Ta'rif yang meliputi rupa, hakikat dan jiwa solat. Menghadapnya hati jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menimbulkan rasa takut, menumbuhkan rasa kebesarannya nya Allah dan kekuasaannya nya Allah, dengan penuh khusyuk dan ikhlas dalam seluruh ucapan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kesimpulannya solat ini, ta'rif solat ini meliputi rupa bentuk, meliputi hakikat solat, iaitu rahsia solat tadi, dan juga jiwa solat tadi. Jadi bila solat kita merangkumi rupa bentuk, hakikat ataupun rahsia solat dan serta dengan jiwa solat, maka solat kita itu adalah sebaik-baik solat. Dan solat itu dapat membentuk syakhsiah kita, dapat mencegah mulut kita daripada berkata buruk, dapat menegah tangan kita daripada mengambil hak orang, akan menegah kaki kita jalan ke tempat yang tidak baik. Ini kesimpulan ta'rif solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan selepas ini solat kita akan bertambah khusyuk dan bertambah ikhlas. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan yang khusyuk dalam solat, dan diampunkan kekurangan kita ketika kita mendirikan solat. Kerana orang yang lalai dalam solat, Allah telah menjanjikan neraka wil bagi mereka. Na'udzubillah min zalik. Maka berusahalah tuan-tuan dan puan-puan, tingkatkan kekhusyukan kita dalam solat. Di antaranya datang awal ke masjid 10 minit ke sebelum masuknya waktu. Duduklah bersendirian setelah tunaikan solat tahiyat masjid, lalu beristighfar banyak-banyak. Istighfar, bayangkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan memberi kekuatan kepada kita dalam mengabdikan diri kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Saya kira faham ya.